سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما نشاء المقدار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما نشاء. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ومن يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ورحمة. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وكتابه في الدارين. اللهم امين يا رب العالمين. وبعد قال berhukum fardu kifayah bagi orang alim untuk keluar dari kampungan atau desa di negaranya guna mengajarkan ilmu-ilmu agama dan hal-hal yang wajib dalam syariat Islam. Menurut mudah keakidan cabangan kita sedang cakap cabang yang ke-18 ni. Cabang yang ke-18 daripada iman itu berkaitan dengan belajar dan mengajarkan ilmu syarak. Kita mengatur. Jadi sambungan kita ni katanya fardu kifayah. Berhukum fardu kifayah bagi orang alim untuk keluar ke perkampungan atau desa berhukum, artinya hukum fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya nama hukum. Berhukum itu artinya yang dipertanggungjawabkan, ataupun ketetapan ke atas orang alim, ketetapan ke atas orang alim. Jadi disebut fardu kifayah bagi orang alim untuk keluar ke perkampungan, di kampung atau desa di negaranya guna mengajarkan ilmu-ilmu agama dan hal-hal yang wajib dalam syariat Islam. Jadi fardu kifayah, kita keluar mengajar orang fardu kifayah. Maksud fardu kifayah di situ, jika ada yang menjalankannya, gugurlah tanggungjawab itu kepada yang lain. Jadi kalau tidak ada orang yang menjalankannya, berarti semua tertabung, semua terpukul. Kemudian katanya membawa ongkos sendiri. Berarti belajar sendiri. Jangan meminta makanan kepada orang-orang yang diajar. Jangan meminta makanan kepada orang-orang yang diajar. Jangan tegahan berdasarkan kepada ada hadisnya. Dan jangan mengharap apapun daripada mereka. Jadi jangan mengharap apapun. Berarti mengharap apapun di situ maksudnya buhan, maksudnya kelebihan dan sebagainya. Jika sudah ada satu saja orang alim, kalau sudah ada seorang alim yang melakukan hal tersebut, gugurlah kewajiban fardu kifayah tadi dari semua air, dari semua orang. Maknanya begitu. Jadi kalau
ada seorang alim mengajar, semua terbebannya, semua terpikul dengan betul. Ada pendapat yang mengatakan jadi Quran balik. Kalau tak ada siapa mengajar, terus tak ada siapa yang bisa tentang garis ukurnya, garis atas geografinya adalah Korea yang berapa itu. Ada yang berpendapat atas geografinya ada tempat solat Jumat. Kalau kita pegang dengan Korea mungkin kuat. Kalau kita pegang dengan ada tempat solat Jumat. Kalau kita solat Jumat di surau boleh kan? Ada tempat solat Jumat, berarti waktu kifayah ada seorang alim di situ. Sudah seorang kifayah ada seorang alim yang mengajarkan umat itu. Kalau tak ada politis semua orang ini, jadi hukum itu berbalik menjadi orang ini. Terus orang semua kita berjawab. Jadi kalau ada seorang belajar, kembali mengajar hukum ini. Jadi karena hukumnya menjadi fardu kifayah saja. Tetapi jika tidak ada yang melakukannya, tidak ada yang melakukannya, semua orang di daerah tersebut berdosa. Jadi baik orang alim maupun orang awam. Kalau ada orang alim dalam daerah itu, lagi berdosa dia besar. Maupun orang awam. Awam sedang sekitar. Jadi tidak apa kita faham, apa kita orang alim di dalam belajar. Orang alim berdosa kerana tidak mau mengajarkan ilmu. Orang awam berdosa kerana tidak mau belajar. Jadi berbeza. Kalau di siapa lebih besar, orang alim itu lebih besar. Berbanding orang awam yang tak mau belajar. Ini menurut pendapat Imam As-Suhaimi, menurut pendapat Imam Ghazali. Jadi kata Muslim, ini pendapat Imam Suhaimi, maka berdua seorang Imam Suhaimi, itu istimewa tadi. Dan itu juga pendapat Imam Ghazali, ini pendapat banyak orang. Yang tersebut tadi bukan antara pendapat yang rajih. Seorang kalau ada orang alim dan tempat itu, tapi seorang tak mengajar semua usaha dengan bila-bila orang alim. Kalau tak ada orang alim di satu tempat itu, wajib mengajarkan orang alim kita di Quran. Ukuran dia yang saya sebut yang wajib adalah ada tempat solat, ada tempat berjemaah. Nah, berarti ada kewajiban di situ. Kalau wajib. Di masa sekarang tidak ada lagi orang alim yang masuk ke perkampungan dan desa-desa untuk mengajarkan ilmu agama. Imam tadi di Jawa pun kita ni ada orang dia ada. Kerana takut pada fitnah zaman, maka wajib bagi orang alim untuk mengarang kitab yang menjelaskan tentang ajaran agama. Ini peringkat. Kalau sudah nak masuk di mengajar tak bunyi macam-macam, orang alim wajib mengarang kitab lah. Kewajiban terbuka, wajib mengarang kitab. Meliputi akidah dan kitab yang dikarang itu mestilah meliputi akidah kan, cabang-cabang syariat dan ibadah. Kemudian bab bersuci, salat dengan bahasa yang boleh difahami, iaitu bahasa Jawa atau bahasa Melayu. Kalau orang Jawa, bahasa Jawa. Kalau orang Melayu, tak boleh faham. Dia ikut apa yang bahasa ibunda. Jadi kalau letak tu Melayu, dia kena faham bahasa Melayu. Dia kena letak bahasa Melayu, dia faham bahasa Melayu. Tapi manfaat kita ada orang. Begitu. Orang alim wajib mengajarkan syariat Islam dengan caranya masing-masing. Okay. Dan jangan sampai menyesatkan, itu yang penting. Jangan sampai menyesatkan orang-orang awam. Dalam banyak kita membincangkan mengajak, jangan sampai atau mengajar menyampaikan risalah agama
bukan menyesatkan. Kalau menyampaikan risalah agama membawa kepada kesesatan, itu tidak bermakna menyampaikan risalah agama. Jadi kalau itu dasarnya berarti orang yang menyampaikan itu kena jaga. Sebab itu orang alim ini dia ada metode dia. Bukan dia boleh ikut-ikutnya. Kalau ikut-ikutnya biasanya taklim kan. Itu dia juga kan. Jadi metode dia ada kaedah, dia mesti diikut. Bahawa terpelihara ilmu, terjaga ilmu dan sebagainya. Jadi kepentingannya apa? Jangan sampai menyesatkan orang awam. Takut kita bercakap untuk orang awam jadi sesat. Kadang-kadang kalau kita bercakap itu tidak dengan acuan syariatnya, di situ orang awam jadi sesat. Tadi dengar satu video video penjelasan Syekh Syukri Al-Fatani Al-Wahidiyah. Kemudian takhrij kitab Syedau, takhrij kitab. Ketika kita ada takhrij sebab jamu makan orang tinggal itu waktu kita ini biasa nak keluarga buat ini jamu orang makan. Dia bincang tadi. Kalau tak boleh, kita berapa orang dia lantak boleh, tak boleh. Jadi tak boleh itu sebab apa? Dia ada ilat dia, sebab hukum tak boleh ini. Kalau hukum itu bukan kotahi pun. Kalau tak boleh, bukan kotahi tak boleh. Kalau boleh, bukan kotahi boleh. Berarti sebab itu dia kena tengok apa alasannya, apa ilat dia. Ini macam tu. Oh, tak boleh. Bila Tok ahli sunnah sendiri pun kata tak, maknanya dia bukan ahli. Kalau ahli dia cakap ilat dulu. Sebab itu dalam ilmu fiqh penting kita memahami ilat. Kalau kita tak faham ilat, itu pasal kita ahli fiqh jadi dulu bahaya. Sebagai contoh, kita balik kepada kita ni ilat dia orang tu yang nak buat kenduri jamu orang makan. Adapun hadis pasal jamu orang makan ni kalau mau nampak ada suahnya begitu banyak. Kalau masalah yang menjadi masalah tu dia dipaksa. Itu aliran apa? Mazhab apa? Salah kan? Dipaksa supaya buat kenduri. Kalau selepas kematian itu memang tak ada. Siapa dia dipaksa, dia dipaksa. Dalam hadis sunnah, dia ada paksa-paksa. Itu contoh apa kita beli. Mereka dia dipaksa ataupun dia memaksa dirinya untuk melakukan hal itu atas fahaman bahawa ini adalah agama. Masa itu barulah kita boleh terima pakai hukum berdosa pun haram kita rasa paksa dia nak buat, anak-anak nak buat, dia mau makan pun salah misalnya apa pun tak faham. Kalau dia cakap tu jadi sesat orang. Dia orang tadi dia telah hobi yang mau Melayu kita orang berapa lagi mama tu usia 20 tahun dia buat kata dia dua contoh. Hari dia jaga disiplin kita kena jaga apa yang dia bilang. Tak boleh sedap kita kalau tak jawab pun dia bercakap mau dia tahu saya okey. Kenapa katanya? Kerana hal itu boleh menjadikannya makhdul, boleh menjadikannya makhdul dan dihinakan oleh Allah SWT. Jadi kita yang menyampaikan itu sampai bawa orang jadi sesat. Kita boleh menjadi terhina, kita boleh menjadi terhina di sisi Allah SWT. Benarnya ulama kita panjang ni tentang ini. Termasuk lagi jika kita menyampaikan ilmu itu, jangan kalau kita waktu bertambah besar. Itu dia lah. Trong ni lah, lebih kira. Wah, nak tu tak dengar. Lepas dia tadi, dia tu dah Quran. Tak dia, tahu dia tak. Jadi pertama-tama sesat dia tu, tak dia lah.
Dia sebenarnya yang benar itu lah, kita bercakap saja sampai saja orang tu bercakap. Orang semakin faham. Itu kaedah kajian. Bagaimana mereka kita belum faham sama sendiri. Bukan saja nak menyampaikan kaedah dengan baik, kita kena beritahu. Itulah dia berfikir. Kita memahami kaedah untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan agama. Jadi, okey. Kenapa? Kerana kalau kita sampai menyesatkan orang lain, kita termasuk dalam istilahnya makhdul. Makhdul artinya dihina oleh Allah SWT ataupun terhina. Alangkah bahagianya Nabi jika melihat masa sekarang, kata Muslim lain, di mana banyak umatnya yang alim mau menyebarluaskan agama Islam dan mengajar orang-orang awam. Jangan mempersulit orang-orang awam dalam mempelajari agama. Buatlah mudah, artinya permudahkanlah agar hati mereka senang menerima ajaran agama Islam. Sekurang-kurangnya yang terkait dengan belajar dan mengajarkan Indonesia cabang iman yang ke-18. Dan kemudian kita masuk cabang iman yang ke-19, memuliakan Al-Quran dengan cara membaca dan menyentuh Al-Quran dalam keadaan suci. Membaca memuliakan Al-Quran, poinnya adalah memuliakan Al-Quran. Itu hati-hati pada cabang iman. Pada cara mana kita nak memuliakan Al-Quran? Caranya adalah membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran. Ini pun satu hal lagi. Ada di kalangan para sahabat Nabi Rasulullah SAW. Ini menjadi amalan satu soleh. Tak sempat nak baca Al-Quran kerana ada hal tertentu. Dia ambil Al-Quran ke situ. Dan pegang Al-Quran, lupa orang itu mengatakan amalan itu oleh itu bid'ah Nabi Rasulullah. Sebab itu Khalid Baslam kata, Khalid Baslam di Indonesia, tokoh Wahabi Indonesia, dia kata, orang yang cari Al-Quran itu perbuatan ahli neraka itu Tuhan itu perbuatan ahli neraka. Jadi kali kita kepada poin tadi, nah itu menyentuh Al-Quran lah. Itu yang dikatakan amalan para sahabat tadi. Nabi memang tak buat, tapi para sahabat pun dia pun tak boleh baca Al-Quran, tak boleh pegang Al-Quran baca hafal-hafalan kan. Dia pun tak boleh pegang Al-Quran baca, dia sentuh, dia pun ambil barakahnya ayat-ayat Allah SWT. Itulah termasuk cium dan sebagainya. Tapi mereka orang ini kita tidak maka itu termasuk memuliakan Al-Quran. Ya, menurut ulama kita soleh. Okey, yang pastinya menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan suci. Nah, itu berdasarkan kepada Al-Quran. Fake-nya la yamassuhu illal mutahharun. Itu fake-nya. Jangan menyentuhnya, yakni Al-Quran, melainkan kita dalam keadaan yang mutahharun, artinya suci, bersih. Bersih daripada apa? Bersih daripada hadas kecil dan besar. Kan? Kemudian hadas kecil dan besar itu dijelaskan sebagai janabah kah, itu hadas besar. Kan haid kah, nifas kah, itu hadas besar. Kemudian hadas kecil itu berak, kencing yang membatalkan wudu. Itulah itu dalam fiqh. Kemudian katanya memakai pakaian yang suci. Itu antara tuntutan. Pakai pakaian yang suci dan di tempat yang suci. Suci itu maksudnya free, bebas daripada najis. Walaupun najis itu umumnya ada 3 peringkat. Mukhaffafah, mutawassithah, mughallazah. Itu. Jadi fiknya najis itu terkait langsunglah dengan hal yang kita sebutkan di sini. Cuma kita bercakap dalam konteks ke-19 ini, memuliakan Al-Quran itu merupakan salah satu cabang daripada iman. Jadi para sahabat berbeza-beza lah. Ada para sahabat yang memuliakan Quran itu ketika Quran dibaca dia berdiri. Kan? Sebelah dia dengar orang baca Quran itu dia berdiri, dia tak duduk. Itu antara bentuk memuliakan para sahabat. Nah, yang lain pula bila dengar baca Quran dia berhenti semua aktiviti yang lain. Kalau dia duduk zikir ke, dia duduk sembang ke, dia dengar ada orang baca Quran, pakai dengar Quran tu. Itu bertakluk dengan Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Macam mana bunyinya? Bila Al-Quran itu dibacakan, fansitu katanya. Ayatnya bunyi di ujung antaranya. Fansitu, hendaklah kamu berdiam.
Para sahabat faham bila Quran dibaca, bunyi ayat orang baca ayat Qurannya, dia diam. Yang duk berzikir, dia berhenti berzikir. Kan? Itu satu keadaan lah. Bukan hukum tapi keadaan. Jadi keadaan ni berbeza-beza lah. Sampai kat kita pun bukan salah untuk berbeza-beza tu. Bukan salah nak cium Quran. Ada orang memuliakan Quran dengan cium. Ada orang memuliakan Quran dengan dengar, dibaca, dia berdiri. Macam-macam lah bentuknya. Dan hal ini tidak dipersalahkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kecuali pokok Wahabi tadi ya, yang kita sebutkan tadi. Okey, tentang memuliakan Al-Quran ada ayatnya. Al-A'raf 204, tulis dulu, kita ambil dulu Al-A'raf 204 ya. Al-A'raf 204. Bunyi ayatnya. Kita ada indeks, kita ada mu'jam Quran. Nanti free siapa berminat, kita terang tentang mu'jam Quran. Jadi senang kita nak tengok tentang munafik, buka tentang munafik nah, dia susun siap dah. Ayat-ayat tentang munafik dalam Quran tu berapa puluh ayat. Ayat surah ni, ayat ni, surah ayat. Dengan itu lebih mudah. Wa idza quri'a al-Quran, bila dibacakan Quran. Itu dibaca dengan majhul. Siapa membaca tak kira. Wa idza quri'a al-Quran. Asalnya, kalau ma'rufnya qara'a al-Quran. Quri'a al-Quran, bila dibacakan Quran, fastami'u dengarlah. Fastami'u dengarlah akannya, ayatnya Quran. Wa ansitu hendaklah diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat kemuliaan. Itu dia, surah Al-A'raf ayat 204 ya. Itu tentang memuliakan Al-Quran. Jadi terserah kita lah. Jangan sampai kita buat dak. Istilah orang Kedah kita buat dak. Hang baca Quran kan, apa kata dia nak riuh, dia riuh situ juga. Itu tak boleh lah. Tak termasuk lah kan. Tapi sekurang-kurangnya macam kita sebutkan tadi, sentuh Quran, cium Quran. Ini hal biasa lah bagi orang kita ni kan. Okey. Habis pagi tadi. Okey. Itu ada fatwa para ulama yang tidak ada di dalamnya terjemahan ataupun tulisan lain daripada tulisan Al-Quran. Pendapat baru kata lebih daripada 5%, 5-10%. Maknanya majoritinya adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang bakinya tu kulit belakang, cerita mana kan. Hak tu dikira sebagai Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Kita tak boleh sentuh melainkan kita dalam keadaan suci. Adapun yang 50-50 kan, terjemahannya 50%, ayatnya 50%, ataupun kita katakan lebih terjemahan, tafsiran dan sebagainya, maka itu tidak dinisbahkan kepada Quran yang hukum dia la yamassuhu illal mutahharun itu tadi. Ini bermaksud boleh peganglah, boleh sentuhlah. Pun begitu ada mazhab yang mengatakan boleh sentuh kulit tu boleh, tapi sentuh ayatnya tak boleh lah. Ada pendapat yang mengatakan begitu, dan pada saya itu pendapat yang lebih bagus. Lebih terpelihara lah maksudnya. Kita boleh sentuh semua, satu buku boleh sentuh dalam keadaan kita berhadas, berjanabah dan sebagainya. Berarti kita tak suci. Kalau teks itu ayat Al-Quran 100 patih ataupun 95 patih, dia katakan, maka dia declare sebagai Al-Quran yang solid, tak boleh. Okey, sekarang ni ada ayat Quran, kemudian ada terjemahan, ada tafsiran. Nah, di sana menunjukkan bahawa terjemahan ataupun tafsiran tulisan lain daripada Al-Quran lebih banyak daripada Al-Quran. Nah, jadi dia tidak declare sebagai Quran solid. Ketika itu kita boleh menyentuhnya. Ada dua pendapat di situ. Satu pendapat boleh menyentuh, tak ada hal lah. Boleh buka botol ayat pun tak apa kalau kita dalam keadaan yang berhadas besar gitu. Tapi ada satu pendapat lagi mengatakan dia boleh sentuh, boleh bawa, boleh hand over dan sebagainya. Tapi dia tetap kena jaga, jangan nak menyentuh ayat itu. Kan? Dari pendapat tu yang rasa, ialah kita tidaklah menyalahi pendapat yang ada. Cuma kita katakan dari satu sudut pendapat tu rasa lebih memuliakan Al-Quran. Lebih mensucikan Al-Quran. Kan? Mungkin timbul persoalan, nak tak sentuh macam mana bawa Quran. Bawa ni isu dia lain. Kan? Sentuh tu isu dia lain, dia bukan sama. Jadi oleh kerana fakta itu fakta hukum, jadi kita perlu membezakan lah. Hak sentuh tu macam mana, hak bawa tu macam mana. Sebab para ulama bincang hukum ni sampai kepada peringkat saya berhadas. Semua pakat berhadas. Tapi kita terpaksa pindahkan Quran ini kerana dia berada di keadaan-keadaan yang hina misalnya. Kita nak bawa dia kepada mulia. Maka ketika itu kita kena botol. Buat macam mana? Kan? Yang ada benda boleh lapik, dia lapik. Kalau dia tak ada benda nak melapik, macam mana pula? Jadi keadaan-keadaan ini menyebabkan hukum itu tidak katai itu. Ialah tidaklah putih begitu. Dia kelihat aja.
Sebab itu saya kata hak nombor 2 tadi, saya kata menjaga daripada menyentuh ayat tu lebih termasuk hal yang bagus, termasuk hal yang baik. Kita jaga kan. Kat kita pun ada tu jumpa berselerak hak cebisan-cebisan daripada protestan Quran dan sebagainya kan. Jadi kita nak buat lagu mana? Jadi takluk dia kita ambil hak nombor 2 tadi. Hak nombor 2 tu kita boleh betul lah kalau dia tidak bersifat Quran kan, dia cuma cebisan. Dia punya cebisan lah kan, cebisan atau apa. Jadi berarti dia tidak bersifat Quran yang sempurna. Jadi kita terikat dengan hukum tak boleh menyentuhnya melainkan kita suci bersih. Satu. Nombor 2, kita tak boleh menyentuh ayat. Kita pegang hak tu tadi. Ayat tu adalah suci. Sebab itu disebut ayat suci. Kan? Adalah suci. Kita jaga. Atas nama memuliakan Quran itu tadi lah. Atas nama memuliakan Quran itu tadi. Okey. Kalaupun mungkin kita perlu menyentuhnya, jadi ada darurah dia. Jadi mungkin kita sebut tadi, jumpa cebisan-cebisan kita ni mutahharun. Kita ni orang yang tak suci misalnya. Kita nak bentuk. Itu dia hal darurah pula. Ada darurah-darurah yang membenarkan. Jadi sisi iman 77 cabang ni memuliakan. Daripada situlah yang akan nanti membawa kepada hal yang lebih besar dalam hal memuliakan Quran. Gitu, ya. Sebab itu dalam hal ni juga diperbincangkan at the end, di penghujungnya tentang pelupusan. Adapun pelupusan Quran itu ada isu dia, ada perkara dalam hukum. Kau boleh lebih kurang itu je. Tu kan. Kalau kata kita korek, kita tanam boleh, tapi kita kena pastikan bahawa kawasan itu tidak ada aliran najis kepada dia. Itu contoh-contoh. Maka akhirnya orang ambil pendekatan buang di laut. Bakar jadi abu sekalipun. Itu contoh tu. Jadi abu sekalipun. Ayat-ayat yang menjadi abu, yang dibakar menjadi abu tadi, itu pun dimuliakan. Kalau buang di laut tu. Itu pendapat, kalau tak salah pendapat mazhab. Imam mazhab semua tu. Atas nama memuliakan Quran. Itu yang timbul lah ni, ada syarikat melupuskan Quran tu. Dia buat duit atas tu pula dah. Main di rumah tu timbang. Quran kalau kita nak lupuskan dia timbang. Dulu yang kita pernah ingat, kita pernah sembang waktu cik kan. Kita buat projek ni dulu dalam sembang. Macam mana? 1 kilo RM2 ke RM3 pada masa tu. Tak tahu. 1 kilo dia ambil di rumah kita untuk dilupuskan. 1 kilo kita katalah RM2. Quran tu kalau kadang-kadang 4-5 biji tu kan. Tetap dah 2 kilo, 3 kilo naik ke atas. Satu rumah dia dapat RM5 kata Ajan. Ada 1,000 rumah, dia kaklik dia untung. Tak ada apa-apa. Masuk dalam mesin bakar tu, jadi abu. Sejukkan dia, masuk dalam plastik bag ikat. Bulan 2 kali pergi tengah laut. Lepas tengah laut. Okey, selesai masalah tu. Kalau nak sabit dengan fake-nya, kita kena tengok kitab fake lah. Tengok kitab fake bincang macam mana tentang ni. Yang ke-20, cabang iman yang ke-20, bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Artinya bersih kita daripada hadas. Itu termasuk cabang iman. Dengan cara berwuduk, mandi besar. Disebut mandi besar dalam bahasa mereka ni. Mandi besar dan menyucikan najis dari badan. Ini semua bahagian daripada cabang iman. Maksudnya di sini adalah kita sentiasa suci daripada hadas maupun najis. Itu tertakluk kita dengan hadis Nabi SAW. An-nizafatu minal iman. Hadis itu pendek tapi sahih. Sahih hadis itu. An-nizafatu, bersih itu ataupun kebersihan itu minal iman. Ada yang menyebut bahagian daripada iman. Ada yang mengatakan adalah iman. Jadi itu terjemahannya. Jadi bersih itu, kebersihan itu adalah iman. Ada yang terjemah kebersihan itu bahagian daripada iman. Yang penting di sana menunjukkan tentang bersuci daripada hadas ataupun bersih daripada najis itu adalah perkara-perkara yang terkait dengan iman. Justru itulah disebut cabang iman itu. Allah, Masya Allah. Ini ada hadisnya. Musannif mendatangkan hadis Nabi SAW, katanya Rasulullah SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Suci adalah sebahagian daripada iman. Ada hadis menyebut at-tahur, ada hadis menyebut an-nizafah. Kemudian kata musannif, Syekh Hatim berkata pada Asim bin Yusuf. Kita tak tahu siapa dia Hatim di sini ya. Boleh pun tak ingat. Yang penting dia punya ulama lah pun. Syekh Hatim berkata pada Asim bin Yusuf, ketika telah masuk waktu salat, maka berwuduklah dengan 2 macam wuduk. Ada 2 macam wuduk. Ada tentu ulama ni, Syekh Hatim ni, berwuduklah. Itu sebagai bersuci. Berwuduklah dengan 2 macam wuduk. Ketika kita berwuduk itu ada 2 macam katanya. Pertama iaitu wuduk zahir.
Dan yang kedua, wuduk batin. Jadi kita tabik nombor sekejap. Dua wuduk itu, pertama wuduk zahir dan kedua wuduk batin. Wuduk batin. Ini cakap ahli kerohanian ya, sebenarnya bahasa ni. Ya kan? Orang fik dia tak ada kira wuduk zahir, wuduk batin. Dia kira wuduk ya. Itu orang fik. Tapi orang yang keilmuannya kita kata melebihi atau melampaui fardu ain ni, dan dia masuk sampai kepada kerohanian, nah itulah istilahnya. Wuduk ada zahir, ada batin, ada rohaniah, ada jasmaniah. Salat pun ada rohaniah, ada jasmaniah. Puasa pun ada rohaniah, ada jasmaniah. Ya kan? Itu makna itu. Jadi sama aja lah. Kalau salat ada solat rohaniah, ada solat jasmaniah, dan puasa ada puasa rohaniah, ada puasa jasmaniah. Demikian juga wuduk. Wuduk pun ada wuduk jasmaniah, ada wuduk rohaniah, ada wuduk jasmaniah. Jadi keterkaitan dalam konteks fiknya niat, ya kan? Niat itu sebagai tanda tanda berlakunya interaksi ataupun amalan rohani itu berlaku. Nah, kemudian baru dia mai amalan jasmani, dia ayak basuh tangan, basuh tangan. Dia tetap bermula dengan rohaniah. Tapi maksud kata iaitu wuduk zahir, wuduk batin di sini bukan maksud perbuatan itu tadi. Maksud dia di sini adalah, kita sampai dia ada cerita, dia sebut dulu. Maksudnya adalah perlakuan hak zahir itu berlaku, rukun wuduk ada berapa, sempurna. Dan dalam masa yang sama, wuduk batin itu adalah perasaan kita terhadap Allah SWT melalui wuduk itu mensucikan dosa kita rohaniah dan jasmaniah. Dalam konteks yang umum lah. Maksudnya ketika kita berwuduk tu kan, kita menggantungkan harapan kita moga-moga bersihlah segala dosa yang terkait dengan anggota badan kita. Sebab itu dia ada doa. Basuh berkumur dia ada doa, basuh hidung dia ada doa kan. Kemudian bila kita basuh muka dia ada doa, basuh tangan dia ada, setiap satu perbuatan doa sampai basuh kaki, sampai lepas basuh kaki tu pun ada doa seperti itu kan. Jadi penuh dengan doa setiap satu, dan kesimpulan daripada doa-doa itu adalah mohon keampunan Allah SWT daripada dosa-dosa, salah silap kita dan sebagainya, bersabit dengan anggota wuduk kita. Jadi kalau begitu maknanya, kita sebut dalam Melayu, tak ada hal lepas kan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku yang berlaku dengan tanganku, baru kita basuh tangan kan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku yang sabit dengan kakiku. Kita payah pun, boleh je. Tapi mana ada tak dan pecah kita selalu tak dan, banyak tak dan kita ni, walaupun nama Hamdan tapi tak dan. Apa nama ni Manjan, tu tak dan situlah. Jadi kita kena ajak bagi dan lah ni, kena latih kita bagi dan lah. Tu tak dan daripada awal sampai pendek. Tadi mati pun tak dan. Kena ajak kita bagi dan. Dalam bahasa Arab ada doa dia betul. Semua kita lah rapai kita ada panjang dan pendek. Doa lepas wuduk tu pun kita kan panjang tu doa lepas wuduk tu. Tapi kita baca pendek ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu apa paling pendek tu kan. Kalau ikut amalan Rasulullah SAW dalam keadaan-keadaan tak kalut, panjang dia baca. Sebab Rasulullah SAW dia memahami berkatnya berwuduk tu kan. Jadi sandak kepada berwuduk tu berdoa. Orang-orang soleh ni dia faham berkatnya wuduk tu, jadi dia sandak kepada wuduk, dia berdoa. Sudah tentu dia berdoa panjang kan. Kita boleh pendek tu okey mulai clear. Jadi itu yang kita bincangkan kemarin kita bincangkan tentang apa, tentang ibadat kita itu dia tak ada ruh. Kita bincang tentang tu lah. Ibadat adalah ibadat lah, tapi kayu batu tu ya, dia tak ada feel lah. Tilah kita tak ada feel. Itulah bentuk dia Bila tak ada feel ni, dia kira lagi habis cepat lagi bagus kira gudu kan. Orang ada feel, dia boleh sembang manjat, dia boleh sembang kedai kopi fresh orange segelas minum fresh orange lah misalkan, nak markah manjat, tak minum kopi orange dia kan, fresh orange okey, dia boleh sembang 3-4 jam manjat sampai tuan kedai naik meluat, tuan restoran naik meluat. Dia boleh berlama-lama begitu. Sebab dia buat dengan feel. Sama dengan orang Sa'na, bila buat dengan feel, ada feel tu, dia tak ada hal lah nak lama. Bukan saja soal wuduk, solat bersopak. Dia boleh berlama-lama kan. Boleh pernah tengok Syekhul Hadis boleh solat. Lama. Dia solat sunat tu lama. Qiyamnya tu lama. Kira solat sunat 2 rakaat ni kita 5 minit pun boleh selesai dah punya kan. 5 minit kita kata pilih 10 minit lah kita kata. Dia solat sunat setengah jam. Saja kita duduk tunggu parti. Dia lama.
Jadi macam lama sepasal kita tengok keadaan mereka tu macam sedang asyik. Sedang asyik. Faham kan? Kita pun patutnya sampai tahap tu dah lah kita pun. Tak tahu nak mati lah. Tak tahu nak lah budak. Main ni dia kencit pula dah masalah. Mayang lama kita nak kencit. Tadi lama kena cepat. Kita takut kencit. Pula. Tu kan. Tak ada can lah. Okey, tentang itu tadi kita sebut. Kemudian katanya Asim bertanya. Berkaitan dengan hal ini, Asim bertanya. Tanya kepada siapa? Bertanya kepada Syekh Hatim. Bagaimana maksudnya? Wahai Syekh, apa maksud Syekh ini? Wuduk zahir, wuduk batin ni? Syekh Hatim menjawab, wuduk zahir engkau sudah mengetahuinya. Wuduk zahir itu engkau sudah mengetahuinya. Artinya seperti mana kita faham dalam susunan fiqh. Sama saja. 4 mazhab itu sama ya. Okey. Adapun wuduk batin. Bagaimana wuduk batin? Penerangan Syekh Hatim. Adalah bertaubat katanya. Adalah bertaubat dari semua bentuk maksiat. Bertaubat dari semua bentuk maksiat. Merasa menyesal dan sedih. Meninggalkan perbuatan menipu, ragu-ragu, sombong, mencintai dunia, senang dipuji manusia, dan meninggalkan kekuasaan. Jadi dia rangkul semua lah tu. Kan? Poin dia adalah wuduk batin itu adalah bertaubat dari semua maksiat. Itulah maksud dia kita sebut tadi. Kita istilahkan dalam bentuk doa lah. Minta ampun atas dosa yang berlaku dengan tangan kita. Minta ampun atas dosa yang berlaku sebab kaki kita. Minta ampun atas dosa yang berlaku sebab muka kita dan apa saja yang ada di wajah kita. Itu termasuklah akal kita dan sebagainya. Masya-Allah, tabarakallah. Itu dia. Ada minta ampun lah tu. Ya Allah ampunkanlah. Ya Allah ampunkan. Itulah bahasanya taubat. Kan? Kemudian dari semua bentuk maksiat. Tak kira lah maksiat tu macam mana. Kemudian dalam masa yang sama, kontens dalam kita bertaubat itu tadi, kita kena ada rasa menyesal dan sedih. Itu biasa. Kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dalam istilah ilmunya disebut mazmumah. Kan perbuatan-perbuatan yang keji, menipu ke, bohong ke, apa benda, semua benda itu kita kena tinggal. Kerana itu adalah bahagian daripada dosa yang berlaku dengan mulut kita, duduk di muka kita, bila kita basuh muka, kita pemuk dan sebagainya. Kan? Ragu-ragu, sombong, ni hadut di dalam hati kita. Mencintai dunia, senang dipuji manusia. Itu semua benda-benda yang membawa kepada dosa dan berdosa. So, dia begitu kan. Dan meninggalkan kekuasaan. Maksud meninggalkan kekuasaan ini, kalau sebut dalam bahasa ilmu tasawufnya, haiwaniyah adalah meninggalkan nafsu haiwaniyah. Sebab meninggalkan kekuasaan di situ maksudnya zalim. Suka nak buat zalim, suka nak kejam, suka nak zalim, nak memaksa-maksa orang, menekan-nekan orang, mengambil kesempatan di atas kelemahan orang. Itu semua dia maksudnya kekuasaan lah di situ. Yang kita sebut haiwaniyah. Benda-benda bawa kepada dosa semuanya. Okey, barang siapa yang senantiasa berwuduk, maka ia akan selamat dari bencana. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Ada hadis menyebut itu. Barang siapa yang sentiasa berwuduk, maksud sentiasa berwuduk itu ada dua pendapat. Satu mengatakan berkekalan wuduknya. Kan? Itu termasuk penjagaan. Dia ambil wuduk bayang subuh tadi, tapi dia jaga sampai saat ni. Isyak saat ni. Dahsyat. Nak tahu kan? Itu makna dia jaga tu. Bukanlah bermakna dia tak batal, dia batal lah. Dia bagi pasal makan nangka baru tu. Dia bagi kan. Tu dia ambil wuduk pula. Kalau dalam keadaan yang sentiasa berwuduk dia. Ada hadis tentang itu. Macam kita sebut tadi. Maka orang ini akan selamat daripada bencana. Kata Nabi SAW. Hadis ya. Ini redaksi hadis lah kalau kita terjemahkan. Kemudian lapang rezekinya dan tidak akan fakir selamanya. Itu kita kata ada teks hadisnya tapi ini terjemahannya. Terjemahan maudhu'i lah, bukan literal sangat. Maudhu'. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini sepatutnya berlaku kat kita. Kalau nak rezeki itu Allah Ta'ala lapang kepada kita. Tapi janganlah tujuan dia macam tu kan. Tujuannya Allah SWT sentiasa berwuduk je. Betul-betul. Kemudian baru muncul fahaman baru pula selawat penarik rezeki. Pahaman baru. Pahaman ni tak ada lah. Zaman sahabat tak ada. Salafus soleh tak ada. Pahaman baru ni selawat. Ni selawat. Maksud kita sebut baru ni dia selawat nak segak kan. Selawat nak comel pun dah. Baca selawat sambil ustaz-ustaz kan. Comel. Kita duk fikir ni mana ustaz nak najak dalam dulu. Jadi ilmu kita rendah nak pun kita tak sampai macam ilmu depa. Nak tandai ilmu kalau sampai ilmu belik sana langit. Sampai ilmu tu faham. Okey, habis 20. Jadi kesimpulan cabang iman yang ke-20 itu ialah kita sentiasa bersih lah. Maksudnya bersih tak boleh. Kita kena bersih dan suci. Itu istilah dia. Sebab bersih lain, suci lain. Menurut fiqh kan.
munafik kita bersih lain. Kan? Cina tu kita tengok bersih, dia basuh sayuk dia nak masak tu kan. Dia tengok, saya suka tengok tu apa nama, amoi-amoi Cina. Cina betul duk masak tu. Dia masak babi. Tengok cara dia masak babi tu, basuh lepas basuh. Ui, kan? Bersih. Bersih tapi tak suci. Sebab macam dia duk main babi. Betul. Jangan. Tak apa, kita syok tengok masak. Ya bukan syok babi tu. Tak ni pedek. Kau ni syok babi tak. Tak cara masak tu. Tu. Dia masak rebung. Macam mana cara dia masak rebung. Jadi ingat kita teror makan rebung lah. Wih, dia pun teror lagi. Macam-macam hal dia boleh buat dengan rebung ni. Tak habis-habis kan. Buat gulai. Habis kan buat sayur. Buat apa? Buat ulam cicah je baik. Wih, daripada goreng tomeh rebung. Masak lemak rebung. Gulai rebung. Masak kicap rebung. Masak tocu rebung. Dia kan boleh cerita. Kata ubat sikit orang. Okey. Nah, kita faham tak tu? Yang ke-20. Jadi, kalau sudah itu kita dengar daripada hadisnya cabang iman. Berarti merupakan hal-hal yang termasuk penting lah. Jangan cuma hukum tu saja kan. Termasuk penting. Itu je. Okey. Kemudian kata Musannif 21. Melaksanakan salat 5 waktu pada waktunya dengan memenuhi semua syarat dan rukun. Ini pun termasuk cabang iman. Melaksanakan salat 5 waktu. Itu nombor 1. Ini cabang apa ni? Ada lagi. Ada yang ulama' yang mahalus ini dalam perbincangan mengatakan salat itu satu hal lagi. Menerima hukum salat itu. Ya, berdasarkan kepada hadis yang sama tentang cabang iman ni, tapi perbezaan dari sudut huraian, pencerahan berbeza. Ada yang mencerahkan bahawa melaksanakan solat 5 waktu itu dengan maksud cakap itulah, dengan maksud menerima solat 5 waktu itu sebagai kewajipan yang syar'i. Dia terima. Dia tidak boleh kena sebut berbantah, tak puas hati dan sebagainya. Hukum solat 5 waktu. Itu keutamaan dia terkait dengan melaksanakan solat 5 waktu itu. Jadi bukan solatnya itu satu hal. Tapi menerima hukum solat itu satu hal. Sebab apa? Sebab nanti dia terkait dengan mengharamkan dan menghalalkan. So, faham kan? Kalau dia ataupun sekurang-kurangnya dia terkait dengan berdosa meninggalkan, berkebajikan jika melaksanakan. Sekurang-kurangnya dia terkait dengan itu lah. Jadi, Masya Allah, Tabarakallah, sedang tak sedang, kita sebutkan tadi, ada orang yang dia tak terima hukum solat tu. Sama ni liberal-liberal ni kan, dahsyat Dia pun mengklasifikasikan ini adalah hak individu kan. Jadi hak individu tidak boleh dipaksakan, tidak boleh disuruh, tidak boleh suka dia lah. Kan? Lepas tu bila orang cakap tentang dosa pahala, dia kata, dosa pahala itu bukan kita menentukan, itu Tuhan menentukan. Takkan Tuhan nak menentukan hal yang tidak baik untuk hambanya, yang tidak wajar untuk hambanya. Dia pergi tu dah. Orang tu menampakkan liberal lah, menampakkan jabariahnya, menampakkan padariah. Ya umat. Bila Nabi SAW, Allah hantar kepada dia keadaan umat itu dua macam. Satu dia panggil umatul da'wah. Satu dia panggil umatul ijabah. Ada dua macam umat. Ada yang ijabah. Terima ya. Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi tak banyak lah yang ni. Ummatul ijabah tu tak banyak. Yang banyaknya ummatul dakwah yang menuntut kita di dalam tu sabar menjelaskan bubak-bubak Allah. Tang ni yang kenapa dan mengapa umat Nabi Muhammad dimuliakan tu pasal buat kerja Nabi. Apa kerja buat Nabi? Menghadapi ummatul dakwah. Susah. Bukan senang lah nak mengajak orang, kita nak ajak orang mengaji pun payah. Nak cerita Islam yang sebenar lagu ni pun payah. Nabi menghadapi benda tu teruk tak ada arah. Okey, itu terkait dengan melaksanakan solat 5 waktu. Jadi ada huraian yang menyebut melaksanakan solat 5 waktu bukan hal melaksanakannya saja, melaksanakannya tetap kemudian. Menerima hukum ataupun ketetapan solat sehari semalam 5 waktu. Terdiri daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu cabang iman. Adapun melaksanakannya itu nombor 2. Jadi kalau susunnya, terima dulu. Kemudian baru melaksanakan. Okey. Jadi kita cakap hak kedua orang ni. Pertama kita sebut begitu saja. Melaksanakan solat 5 waktu pada waktunya. Nah, waktunya itu apa? Tak lebih daripada 5 waktu itulah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dengan memenuhi semua syarat. Dengan memenuhi semua syarat solat dan rukunnya rukun solat. Jangan solat cara kita. Dia ada juga solat cara kita. Tahulah. Kita pernah lah diceritakan oleh orang. Dia suruh anak dia solat. Ya. Masuk dayak preh. Lepas tu masuk dalam bilik tu. Allahu Akbar. Dia ingat nak ada solat. Tapi satu hari tu dia curiga. Ada perkara yang menyebabkan dia curiga. Dia mengintai. Mula mengintai. Dia duduk sungguh kat dia. Basah muka aja. Bukan basah tangannya. Kau tak ada basah apa. Ambil tu lah. Dah masuk dah dalam. Dah masuk dalam bilik ni. Allahu Akbar. Pak Derah lah. Allahu Akbar. Pertama tu Derah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar solat. Apa Allahu Akbar gedegum tidur. Bagi bunyi Allahu Akbar ya. Baik, dalam keadaan macam tu, itu yang kita katakan tadi. Susun atur dia tu mesti menerima dulu. Bagai ikatan dengan hal iman tu, dia terima tak solat tu. Kalau dia terima, cuma kemalasannya, kelalaiannya dan sebagainya, hak tu perkara lain, perkara berdosa. Adapun perkara menerima ni perkara iman. Dia ada kelainan dia. Contohlah kita sebut. Okey, jadi yang penting kita sebut yang pertama, walaupun di sini dia tak sebut babitnya, yang tadi itu menerima ketetapan solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kemudian melaksanakan solat 5 waktu dengan memenuhi syarat. Dia tak boleh buat sendiri jugalah. Dia duduk mereka-reka syarat, ataupun dia duduk mereka-reka rukun dan sebagainya yang telah disepakati, dia kurangkan 13 rukun, dia kurang di 5. Itu semua tak boleh lah. Dia mesti menepati apa yang disepakati oleh fuqaha yang berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau SAW bersabda, musannif mendatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya alamatul iman salah. Tanda dari keimanan adalah melakukan salat 5 waktu. Boleh tetap berpegang dengan pemaknaan tanda dari keimanan itu menerima ketetapan solat dan kemudian baru solat 5 waktu. Sebab ada orang dia terima tapi dia tak solat. Itu dikaitkan dengan kelalaiannya, sebagainya. Jadi lalai cerita lain, terima cerita lain. Itu fakta. Okey. Salah satu sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, apa tanda-tanda orang mukmin? Tanda-tanda ya, orang munafik. Di soalan ringkasnya, apa tanda orang mukmin dan tanda orang munafik? Rasulullah SAW menjawab hadisnya, orang mukmin selalu berfikir tentang salat. Orang mukmin selalu berfikir tentang salat, puasa dan ibadah. Sedangkan orang munafik selalu berfikir tentang masalah makan, minum. Kerbau dan sapi. Kerbau dengan sapi, kerbau dengan lembu lah. Istilahnya orang Jawa, orang Sabah pun istilah dia sapi juga. Kerbau dengan lembu ni. Dia kerbau dengan lembu ni, dia akan fikir alih makan, minum. Makan, minum, berak. Berak pula merata jalan. Berak, kencing, merata jalan. Jadi kalau manusia pun tak makan, minum, tidur, berak, kencing. Sama dengan kerbau, sama dengan itu Allah SWT dalam Al-Quran. Allah SWT ada ayat yang Allah SWT kata lebih teruk pada binatang ni manusia ni. Kan? Apa saya tu lah. Jadi hidup ni makan, minum, tidur, berseronok. Begitu ya. Kan? Contoh. Jadi yang penting hadis tu tadi. Hadis baginda Nabi SAW. Hadis ni sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Sahihus Sunan. Menyebut tentang bezanya orang mukmin dengan orang munafik itu adalah orang mukmin sentiasa fikir pasal solat. Sebenarnya dalam teks-teks uraian tasawuf dia kata sentiasa fikir hubungan dengan Allah SWT. Begitu. Jadi dia tak sebutlah spesifik solat, puasa, ibadah. Sentiasa dia fikir hubungannya dengan Allah SWT. Okey. Ke-22. Menyerahkan zakat kepada orang yang berhak. Poin dia menyerahkan zakat. Menyerahkan kita lebih senang dengan perkataan mengeluarkan. Kata lazim kita. Mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak. Iaitu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan. 8 itu bahasanya. Ya, 8. Kita sebut 8 ya. 8 golongan ataupun disebut asnaf. Golongan-golongan itu teks Arab dia disebut asnaf. Orang yang berhak menerima zakat. Jadi tengok saja fik zakat, dapatlah golongan-golongan 8. Okey, kita teruskan saja. 23. Melakukan puasa pada bulan Ramadan sesuai syarat dan rukunnya. Cabang iman yang ke-23. Balik kepada hal yang boleh sebutkan tadi. Menerima ketetapan puasa Ramadan itu nombor 1. Yang kedua, melakukan. Kita bulan Rajab kan, Syaban, Ramadan. Bulan lagi lah yang cerah, yang segang. Habis Rajab ni Syaban. InsyaAllah Allah sampaikan kita pada Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Okey, kemudian katanya sesuai syaratnya. Sesuai syarat dan rukunnya. Tak boleh puasa ikut kita lah. Tak ikut kita punya masing-masing. Kita punya pasal tak boleh lah. Dia kena ikut syarat-syaratnya dan rukunnya. Sama aja. Okey, 24. I'tikaf di masjid sesuai syarat dan rukunnya. Termasuk cabang iman. Cabang iman. Yang ke-24 disebut kita kira fakta di sini adalah i'tikaf di masjid. Jadi i'tikaf di masjid itu termasuk dalam cabang. Yang ini berdasarkan kepada baginda Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ada lazim beriktikaf. Lazim beriktikaf. Apalagi pada bulan Ramadan hingga ada ulama yang membincangkan tentang sifatul i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama berbincang tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila bincang
panjang lah ceritanya, yang sampai-sampai kesimpulannya para musannif kitab kata musannif kitab kata ada perkara yang kita tak boleh buat, kita tak upaya kita nak buat, Nabi buat tu kan, dalam dalam i'tikaf tu. Tu tak mau lega sebulan lebih, Allah tak bagi lega. Okey, jadi bila mai kita jadi kat kita umat ni, hukum dia tu dia jadi semakin keadaan pun kaitan dengan i'tikaf tu dia menjadi ringan lah. Sampai kita diajak katanya masuk dalam masjid dan baru kita tertib dia, baru kita melaksanakan sunat masjid. Dia punya tertib yang diajar kan. Sekarang ni kita jarang dah bagi peringatan, sebab kita tulis siap dah kan. Oh, niat ta'na wa fi hazal masjid Allah tak di apa dah, jadi tak perlu bagi peringatan dah. Masuk tu hang niat kah tu lah. Lagu itulah andaian boleh jadi lagu kita yang terbentang dengan ilmu ni. Jadi kalau amalan kita sampai di masjid, sampai kita ni pun boleh niat tak ni, sebab kita berada di dalam masjid. Surau kita di alam, kita berada di dalam masjid alam depa. Ada pendapat ulama mengatakan apabila kita meyakini itulah masjid, tak kira bangsa apapun, kita boleh niat tak. Mana itikaf lah, tapi macam mana pula kita ni kalau haid, datang haid, macam kita nak masuk masjid depa, masa tu janganlah ingat masjid depa, ingat surau kita. Saya pun kan dah tadi kata masjid surau kita adalah masjid depa, bukan hangpa duk nampak pun, yang nampak tu aku tu ya kan. Tu aku nak kena mai haid, aku tak mai haid dah, bila-bila tak mai tu ya. Okey, nah tentang itu kita ringkaskan saja. Yang penting kita, pertama kita menyedari bahawa dia rupanya cabang daripada iman, tu nombor satu. Yang nombor dua, kita belajar untuk untuk memenuhi perkara yang ke-24 ini seperti mana Nabi memenuhi. Itu ialah kan, kerana di sana banyak rahmat, banyak kebajikan, termasuk keampunan Allah SWT. Soal kita boleh tak boleh, tak tahu kita buat lah. Sahabat Nabi, dia kata tadi, sahabat Nabi sepanjang Ramadan tu dia duduk masjid tak pergi pun, tak balik kan. Tak lah, ni kalau duduk di masjid, ini mai turun lah, nak kedah, nak tampar, ada minum. Tak, dah. Dong Jan, no? Okey. 25, menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji itu termasuk cabang daripada iman. InsyaAllah, tabarakallah. Tapi tetaplah terikat dengan terikat dengan dalil apa? Man istata'ta ilaihi sabila. Berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi, kiranya kita berkeupayaan kepada mengerjakan haji. Satu-satunya hukum yang Allah Ta'ala bagi rukhsah, Masya Allah, tabarakallah, ya, kalau kita mampu, kalau kita berkeupayaan untuk melakukan. Cuma pertimbangan kita mampu keupayaan ni satu hal yang kita mengaku kita tak arti lah kan. Fuqaha kita ni nampak macam, jadi fiqah nampak macam simple je kan. Hang tahun 2065, hang tunggulah tahun 2065, itulah keupayaan lah. Dia macam, adalah rahmat dia tu kan. Maksudnya terlalu ringan. Itu fuqaha kita Syafi'iyah, khususnya yang duduk Nusantara kita ni. Kalau fuqaha Syafi'i, fuqaha Hanafiyah, dia kata keupayaan itu termasuk kalau hang upaya jalan kaki ya. Dia pergi tu. Kita ada fiqh Hanafi dalam pustakaan. Kalau hang upaya hang jalan kaki lah. Kalau upaya hang tu naik kenderaan. Dia dah. Apa saja yang membolehkan dalam pengetahuan kita yang tak memudaratkan nyawa, kata fuqaha Hanafiyah, maka itu dikira sebagai upaya. Kalau kita balik, kalau kita pergi bawa Hanafi tu mai kita, tak boleh main hujan, kita kena jalan kaki. Tahun nak sampai jalan kaki, tahun nak jalan kaki. Nampaklah kan, itu ada hikmah dia. Mazhab ni pun ada hikmah. Kalau orang belah sini nak jalan kaki, Allah, kita jalan kaki tayak, tu pun satu kupaya. Nak jalan kaki tayak tak? Orang tak ada ilmu tu Jan. Sampai Tanduk Berah tu kena tembak dengan mereka. Masya Allah. Okey. Menunaikan haji, macam sama juga macam tadi ya. Menerima ketetapan itu dulu. Kemudian baru menunaikan. Kemudian ditambah lagi. Yang ketiga adalah daripada 25 tu, kata umrah. Haji atau umrah. Umrah ni pun syariat, walaupun disebut sebagai sunat ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kalau haji aja'altum sifayatal hajj wa imaratal masjidil haram. Jadi haji, dan di situ ada umrah kan, imarah masjidil haram itulah umrah. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, mau mazhab fiqh lah sebenarnya, bila orang mengerjakan haji dalam sana include umrah dia, kan? Sebab itu dia, bila dia mengerjakan haji, ketika dia mengenakan ihram tu niat dia haji dan umrah sekali kan. Saja aku mengerjakan fardu haji dan berumrah dan ihram dan umrah, saja aku berihram.
saja berihram bagi haji, bagi mengerjakan haji dan berumrah dengannya. Kaedah itulah, jadi macam-macam lah bentuknya, tapi kurang-kurangnya bunyi dia macam tu lah. Sama ada haji dan umrah ataupun umrah saja. Katanya dengan bekal ilmu zahir dan batin yang mumpuni. Jadi haji dengan umrah tu katanya dengan bekal ilmu zahir dan batin yang mumpuni. Kena ada ilmu pengetahuan. Jangan kita pergi buat kerja haji, buat kerja umrah dalam keadaan yang kita tak ada ilmu. Yang mumpuni itu yang jelas lah. Kan? Mumpun. Maknanya yang jelas, yang terang, yang tahqiq. Turut bahasa para ulama. Jangan jangan tak ada ilmu. Jangan ambil haji tu. Jangan ambil umrah. Kita jumpa dah. Kita berjumpa dah tu. Pengalaman tu kadang-kadang kita duk share. Di umrah tak belajar. Mainan Quran. Miqat dah masuk. Nak landing dah kapal terbang. Kopiah duduk atas kepala lagi. Pakai tiap lagi. Dan kain ihram. Balut dia pakai lah kain ihram bawah. Tapi tak selesai. Miqat dah berjalan dah. Kalau ikutnya dia tak. Miqat tu tak sah. Dia kena turun kapal terbang. Dia kena pergi miqat lain dulu lah. Kan? Tapi tengok masuk Maibatullah, masuk Makkahul Mukarramah sama aja. Lepas tu tawaf sama aja. Tak boleh mungkin dia bayar dam. Tengok lah ada. Alasan dia, awak tak boleh lah. Tak boleh lah Pak Long. Tak boleh lah Pak Long. Kita dah masuk miqat lah ni. Tapi Pak Long nak kena pergi miqat lain. Awak yang semai hari tu tak ada apa. Maknanya dia duk main dulu. Tak ada apa. Macam tu. Allah. Rosak. Orang pergi tengok. Tak mana dia cakap. Awak yang siap main. Yang Pak Long main hari tu ni. Hari tu di mana 2-3 kali lah tu. Tak ada apa. Awaknya main hari ni hang kata ada kucu. Wah awak tu dia duk abang kata dah. Biasa lah. Pak Long berapa kali. Pak Long biasa ni. Maka ni. Kira nak main saja. Cerita tu. Kita main-main kita tengok tu. Orang dah kalang kabut masa miqat tadi. Orang kalang kabut. Orang semua segala apa. Dia duk berjemput t-shirt dengan Pak Long sembang kemah. Pak Long tahu lah ni. Tahu apa? Kita lepas boleh miqat dah. Awak. Miqat awak macam apa? Dia tanya kita pula dah. Menunjukkan takti. Bila takti tu rasat. Jangan ambil. Model bukannya kecil. Masa tu pun 6,000 lah. Itu cerita lah kan. Sebagai pelajaran kepada kita. Nak umrah, nak buat haji, nak buat umrah. Macam mana sama ada haji dengan umrah ataupun umrah saja. Kita kena pastikan ilmu zahirnya. Berkaitan dengan jasmaniahnya. Dan berkaitan dengan rohaniahnya. Itu jelas. Tak rugi ya kita. Pasal ada hadis terkait dengan apa? Terkait dengan kan mereka mengerjakan haji atau umrah. Mereka berjalan melancung dan sebagainya. Itu ada hadis tentang itu. Ya. Okey. Mereka katanya orang awam yang boleh mengerti maksud dari ibadah haji dan umrah belum boleh dianggap cukup ibadahnya. Ini peringatan musannif pada kita. Kalau kita ni orang awam kemudian tak faham pun maksud ibadah haji umrah tu kan apa yang disebut sebagai iqayatul hajj, apa yang disebut sebagai wa imaratul masjidil haram. Dia kata ni tak cukup lah. Tak cukup dan ibadahnya nanti tak sempurna. Walaupun sempurna tak sempurna itu urusan Allah. Tapi urusan kita kena sempurnakan lah. Cara kita kan. Tapi orang pergi umrah kalau tak tahu buat canggah dengan pantang larang ni tak guna cakap. Tapi banyak kita tengok banyak. Nak umrah. Nak haji terutamanya lah. Umrah itu di dalamnya. Semua secara berasikan. Kena faham begitu. Apa? Tidak nanya ada yang tawaf. Tawaf ni macam melawat hospital, orang sakit hospital lah. Oh kan, dia batal habis dia punya jalan ya gitu. Dah jenuh kan. Mutawif pun dia tak larang nak kepung. Faham? Tidak ada pun kan. Tamah perempuan kan. Dia kalut nak selfie kan. Jangan. Dia kalut nak selfie sampai kadang-kadang kena rempuk. Dia kena rempuk dia marah orang. Buta mata. Kan. Geng-geng sok-sok pada sok ni dia bukan peduli. Dia rempuk dia marah. Buta. Itu pun salah satu benda tak boleh. Kan? Marah orang tu. Jadi dia macam lah. Saja kita duk cerita bab tu tadi. Mesti kita jumpa, kita tengok. Sahabat lah. Mana tahu isu-isu tu try kau nak pergi umrah. Kan? Jadi dia beringat tak dah. Okey. Orang awam yang belum mengerti maksud dari ibadah haji. Mengerti itu maksudnya faham lah. Kan semua orang faham. Ada yang pergi buat umrah dan terjun. Ada yang tong-tong. Macam-macam perangai lah. Ya kadang-kadang benda-benda macam tu. Lah tak nampak. Di sana baru kita nampak. Nampak macam Allah Ta'ala bagi saya pun tengok macam-macam pelik-pelik orang kan. Ada yang riau nak tengok Baitullah Haram riau pun pencan itu tu pada tu jampilah mutawif tu dia jampi dia bangkit ayam nak tobat kan. Ada yang macam tu macam kalau orang perempuan yang kerak tu derhaka lelaki pun betul kan. Kita pun tak mani cakap tapi apa nama ni mutawif cerita kita benda tu banyak.
Siapa? Yang ni kepala kadung. Oh, cerita dia mana tahu kan, kita mana tahu. Awak ni tiba-tiba jadi tak nampak lah, tiba-tiba jadi teriak seorang-seorang. Dia dalam tu hang isteri hang punya pasal ya, bukan orang peduli. Dalam tu kan, isteri orang kalau tawak dia nak isteri tak pergi di pemetai tawak seperti tu ya. Banyak kes. Ujung kita pun macam-macam celawak kita ni, ujung Allah Ta'ala tak kita jadi betul, orang tak tengok kan, bandung. Itulah tawif ni kalau dia mahir kan, dia akan peringat kita berdoa lah. Kita berdoa Allah Ta'ala. Itu motor itu dia biasa tu. Dia ada pengalaman duk tengok benda-benda tu. Kita pun tak tinggal doa ya Allah. Kalau aib nak tukar semua. Okey, cerita saja cerita macam itu. Kemudian kata musannif yang ke-26 memerangi hawa nafsu dan bid'ah. Jadi kita sambung. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Qala bi'ulumihi wa bi'tara'in. Allahumma amin ya rabbal alamin wa ba'd. Qala. Okey, kita masih lagi duduk bercakap matan wala tuzhiranna fadilatan kay tu'ta. Itu kan, kita cakap matan tu lah. Kita nak sambung sikit komen di dalam kitab Fathul Atqiya ni berkaitan dengan matan tu lah. Matannya maksudnya adalah jangan kamu menampakkan keutamaanmu dengan maksud agar kamu diyakini orang yang, dan janganlah pula kau menampakkan kehinaanmu dengan tujuan orang membenci. Jadi jangan nampakkan kita punya buat baik kita tu kan dengan tujuan supaya orang terima kita, suka kita, sanjung kita, dan jangan kita menampakkan kehinaan kita tu kan supaya orang meluat dan sebagainya. Jadi dua-dua tak boleh. Yang boleh, yang benarnya macam mana? Yang benarnya adalah ada perkara yang boleh dinampakkan, ada perkara yang ada kebaikan yang boleh dinampakkan, dan ada kehinaan yang boleh dinampakkan dan perlu disembunyikan. Jadi hak tu ilmu dia tu kan. Supaya apa? Supaya kita ini supaya berlaku ikhlas dan terpelihara ikhlas itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Topiknya adalah tentang ikhlas, ya kan? Jadi macam mana kita nak jaga, nak bagi jadi ikhlas. Satu hal juga tu, kan dia boleh jadi ikhlas gitu ya. Kadang-kadang ikhlas tu duduk mulut. Saya ikhlas ni, saya ikhlas ni, saya ikhlas. Oh nak cakap, siapa orang cakap. Nak jadi sungguh ikhlas itu tertakluk kepada riyadah. Ya. Para ulama kata bukan tertakluk pada ilmu. Sebab ikhlas ini adalah perkara tabi'in. Ikhlas termasuk perkara tabi'in. Jadi dia bukan soal ilmu. Ilmu itu membantu kita aja. Kan? Membantu kita untuk sampai kepada ikhlas itu. Itu ilmu. Okey. Jadi takluk dia apa? Takluk dia di sana terikat dengan apa? Terikat dengan riyadah. Bagaimana kita melatih diri kita seiring dengan banyak benda lagi kita latih tu kan. Kalau kita sebut 9 sifat rohaniah tu semua kita kena latih. Bukan nak jadi taubat, kita kena latih kita taubat. Kita kena latih, semua kita kena latih. Jadi termasuklah kita sebut ni ikhlas kita kena latih. Jadi macam mana cara nak latih dia? Itulah dia main dengan apa? Dengan metod. Ada perkara yang kita boleh hebohkan, boleh nampakkan, boleh beritahu orang, dan ada perkara yang jangan. Kenapa? Ketika kita menghebohkan, memberitahu orang tahu, dia boleh memudaratkan keikhlasan kita. Begitu juga, ada kehinaan, keburukan yang kita boleh abang. Dan ada keburukan yang kita kena sembunyi, yang kita tak boleh abang. Tak boleh. Ini berkaitan dengan ni, tak boleh. Itu kan. Ada tentang itu ada nas. Kita tak nafilah nasnya itu. Okey, mari kita tengok komennya dalam Kifayatul Atqiya. Topiknya yang kita nak rujuk di sini, kebaikan yang mesti dinampakkan. Terkait dengan hal itu tadilah. Kebaikan macam mana yang kita mesti nampakkan. Kemudian keburukan macam mana yang kita mesti tutup. Kan? Katanya, di antara berbagai macam amal, ada amal yang tidak mungkin orang mengamalkannya kecuali nampak. Ada amal yang tak boleh kita sembunyi, memang kena nampak. Contoh mayang jemaah. Tentu-tentulah nampak. Kan? Seperti, dia bagi contoh sini, belajar ilmu katanya. Itu contoh, menuntut ilmu. Kita nak sembunyi ke mana? Nak duduk celah hutan, nak buat penyamun, mana boleh. Kan? Dia kena duduk dalam majlis ilmu, itulah. Begitu. Begitu juga mengajarkannya. Sama aja. Dan seperti solat katanya. Solat fardu. Solat yakni fardu. Berjamaah. Di Muslim pun sebut solat berjamaah. Itu contoh lah. Kita boleh sebut contoh tadi. Solat jenazah, haji, jihad. Kemudian katanya khutbah Jumaat, tadarus Quran, solat hari raya dan seumpamanya. Ini semua amal-amal yang nampak, yang perlu dinampakkan. Itu maksud. Jadi katanya barang siapa yang takut riya, kalaulah dalam keadaan-keadaan amal yang perlu nampak dan dinampakkan ini, dia takut riya. Takut riya.
Barang siapa yang takut riak sangat, dia melakukan amal tersebut. Siapa-siapa yang dia takut nak buat amal sebab takut riak, bukan berarti boleh baginya meninggalkannya. Tak bermakna kata boleh tinggal. Bahkan dia wajib katanya. Bahkan dia wajib. Ada fakta ni. Pertama, tetap melaksanakannya walaupun riak. Itu nombor satu. Yang kedua, dan berusaha melawan riak dengan sekuat mungkin dari dalam dirinya. Yang kedua. Yang ketiga, dan meminta pertolongan kepada Allah SWT. Minta pertolongan Allah SWT sebagai penolong yang terbaik. Kerana Allah SWT itu adalah penolong yang terbaik. Kata musannif, perkataan ini dirujukkan kepada Imam Haddad. Imam Haddad artinya bapa kepada Abdullah bin Haddad. Abdullah bin Haddad itu adalah penulis kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayid. Namanya Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi bapa alim mai ke anak alim mai ke cucu dia pun alim lah. Keluarga Al-Haddad ni semua alim lah kah? Dirujukkan kepada beliau. Beliau menyebutkan tentang riak. Bincang tentang riak lah maksudnya. Jadi ada perbincangan dalam kitab. Contohnya macam kitab yang kita sebut Nasaihud Diniyah wal Wasayid Iman. Jadi dia bincangkan tentang yang membinasakan ikhlas itu antaranya adalah riak. Yang membinasakan ikhlas itu antaranya yang terbesar adalah riak. Riak ni yang memusnahkan ikhlas kita. Jadi ada orang faham, dia tak mau buat ibadat, tak mau buat macam tu sebab dia takut riak. Ada orang faham begitu. Itu sebenarnya riak lah. Dia nak beritahu kita tu lah. Riak itu sama ada engkau melakukannya atau tidak melakukannya sesuatu ibadat untuk diperlihatkan kepada orang. Atau untuk mencegah daripada dilihat oleh orang tapi tidak melakukan ibadat itu. Itu makna riak. Faham tak disebut? Buat. Kemudian untuk dilihat oleh orang, itu riak. Tak buat pun kerana takut orang tengok, itu riak. Nak buat begitu je. Ada dua makna dia berkaitan dengan riak. Jadi isu je kita duk bincang tadi ni, amalan-amalan yang memang menuntut nampak. Jadi, kalau dia berdiri dengan takut riak, dia tak buat lah. Sebab itu ada golongan yang fahaman dia macam tu. Ada golongan yang fahaman dia tak perlu pergi sembahyang jemaah ni tak perlu. Apa? Tak ni jadi riak. Ada orang fahaman dia begitu. Dulu di Neptani ada tu, di Desa Jaya tu ada cerita. Orang yang berfahaman macam tu. Dia Jumaat pun tak pergi. Jumaat pun dia tak pergi. Alasan dia takut riak. Tu kan. Kemudian mutakhir sebelum dia meninggal, dia pergi sembahyang jemaah lah. Jadi tak timbul lah soal takut riak tu, dia selesai lah. Dan hujah yang kedua dia tak pergi Jumaat tu, dia kata kita bukan negara Islam. Satu sisi betul je, Amin. Kita bukan negara Islam. Negara Islam saja. Bila tertegak je daulah Islamiyah, maka ketika itu Jumaat menjadi wajib. Kalau tak tertegaknya daulah Islamiyah, Jumaat tak wajib. Dia dah. Fatwa tu dipakai oleh Syiah. Yang berpegang dengan fatwa tu. Dan Ahli Sunnah dia tak pegang fatwa tu. Ahli Sunnah berpegang dengan ada ruang boleh berdiri Jumaat, kita berdiri Jumaat lah. Dalam negara kafir sekalipun, fatwa Ahli Sunnah. Syiah yang berpegang dengan fatwa Jumaat itu wajib kepada daulah Islamiyah. Jadi Malaysia ni kita bukan daulah Islamiyah. Daulah kafir ni dia tahu. Orang tentu betul ke dia. Daulah kafir ni. Jadi daulah kafir mesti apa pula? Mana wajib pula. Kalau kita fikir balik, dia nak tuang main Jumaat. Tak ada pasal pun tuang main Jumaat lah. Okey. Jadi balik kepada kitanya, kata musannif, bukan kata musannif. Musannif merujuk kepada perkataan Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Ada 3 jalan je kita nak cegah daripada riak ni. Kan? Bila riak tak jadi, berarti ikhlas timbul lah. Jadi apa? Pertama katanya, tetap melaksanakan walaupun riak. Tetap melaksanakan. Contoh, sembahyang Jumaat. Tetap melakukan sembahyang Jumaat. Kan? Di masjid, di surau dan sebagainya. Walaupun ada riak di situ. Buat dulu. Kalau gitu, lingkuplah kita punya sembahyang. Kerana itulah. Kerana ada kesedaran lingkup rosak kita punya ibadat tu, maka jangan riak. Kesedaran tu yang penting. Selama mana dia tak sedang rosak amalan dia dan sebagainya, itulah yang menyebabkan dia jadi riak. Ini cara nak mencegah. Kalau kita riak sekalipun, laksanakan juga, buat juga perkara-perkara yang namanya ibadah yang perlu dinampakkan ini. Yang kedua katanya, berusaha melawan riak dengan sekuat mungkin daripada dalam diri. Yang kedua, kita lawan riak sekuat mungkin daripada dalam diri. Dalam diri itu adalah hati kita, adalah rohaniah kita. Kan? Itu gabungan akal dengan hati kita. Tak kena tangkis lah. Kita lawan, kita tangkis supaya tak timbul benda riak itu. Kalau timbul pun kita lawan, dah lawan. Okey, yang ketiganya katanya meminta pertolongan kepada Allah. Ini yang ketiga.
Kita minta pertolongan Allah SWT sesungguhnya lah. Kan? Kita bukan ada daya upaya apa nak buang yang tu, nak buang yang ni, buang yang. Ini bahagian daripada penyakit rohani yang orang panggil dalam bahasa tasawuf, ilmu kerohanian. Sebahagian daripada penyakit rohaniah kita. Senang. Ini buat benda ni, minta pertolongan kepada Allah SWT. Kenapa? Karena Allah SWT itu penolong yang terbaik. Itu Allah sebut dalam Quran. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu. Mintalah pertolongan Allah SWT dengan sabar dan solat. Ini abang kata, minta pertolongan Allah SWT, abang, dan solatlah. Jangan tak solat. Kan? Contoh. InsyaAllah. Jadi 3 hal lah. Ini apa tujuannya? Untuk membantu kita menyelamatkan diri kita daripada riya dan berdirinya ikhlas kepada Allah SWT dalam amal ibadat kita apapun. Jadi kalau perhatikan 3 perkara ni, memang 3 perkara ni lah. Sebab ikhlas tu benda perkara subjek. Buat juga. Walaupun duk riak, buat juga. Lama-lama dia hilang. Kenapa dia hilang tu? Sebab kita duk melawan. Kan? Yang kedua, kita duk lawan daripada dalam diri kita. Yang ketiga, Allah SWT bagi pertolongan kepada kita. Itu Allah Ta'ala tak bagi pertolongan, payah kali. Buang riak. Itu bahasa kita lah segala-galanya. Kita lah hebat. Kita lah. Okey, itu tentang itu. Kemudian tentang jangan menampakkan keburukan. Jadi bila kita faham hak tadi ni, ada amal ibadat yang mesti dinampakkan. Hak tak nampak tak apalah, hak dinampakkan juga mana nak buat. Itu contoh. Nah sekarang bagaimana pula dengan keburukan? Katanya dia sebut di sini jangan menampakkan keburukan. Katanya manakala telah menguraikan oleh nazam akan larangan. Nazam tu kita baca tadi tu. La tuzhiranna fadilatan kaita taqad itu nazam. Akan larangan menampakkan kebaikan supaya dianggap baik. Beliau menjelaskan pula larangan menampakkan kemaksiatan. Jadi ini beliau menjelaskan pula tentang larangan kemaksiatan. Beliau di situ adalah Imam Haddad. Jadi musannif ni dia mengutip perkataan Imam Haddad rahimahullah. Larangan menampakkan kemaksiatan ataupun disebut keaiban dan sebagainya lah. Kan? Beliau berkata la tubrizan liyunkiruka razailan. Kan? La tubrizanna liyunkiruka razailan. Itu perkataannya. Yakni jangan engkau menampakkan kepada manusia, yakni orang lain akan keburukan perbuatanmu seperti kemaksiatan, yakni akhlak jahat, buruk, dengan tujuan supaya hancur kesombongan dirimu kerana mereka mengingkarimu, dan supaya mereka tidak tahu akan hakikat dirimu sebagai ahli ma'rifah, kerana berarti masih ada memandang kepada manusia yakni makhluk dan memiliki tujuan kepada mereka. Itulah jadi katanya walaupun keburukan kita kena sembunyi lah. Bukan sebab kita nak menunjukkan kita ni. Kita sembunyi itu kerana nanti kita riak, apa semua sifat-sifat semua ni, bukan kan? Tapi lebih kepada, kalau disebut di sini kita ringkas-ringkasnya, lebih kepada supaya hancur kesombongan dirimu. Maksudnya supaya kita punya sombong tu hancur, sombong tu kan? Maksudnya di sana apa? Maksud di sana menunjukkan keburukan kita, menonjolkan keburukan kita. Dia boleh membawa kita kepada sombong. Itulah maksudnya. Walaupun keburukan, dia boleh bawa kepada sombong. Kalau kita menonjolkan keburukan, orang terima dengan seronok, dia boleh membawa kita kepada sombong. Dan dia pula juga boleh membawa kita kepada riak dan sebagainya. Kan? Betul juga tu, saya baru faham lagu tu. Pasal kita bisa jumpa orang lama-lama ni, orang tua ni. Dia sembang kisah mereka buah dulu-dulu ni. Bahagia yang sembang bab tu. Betul tu. Boleh duk cerita bab dulu ni. Hero ni. Padahal benda tu betulnya tu suruh cakap dah. Tu suruh cakap. Bila bercakap balik itu, dia main dah sombong. Sebab dia hebat dengan keburukan manusia ni. Jadi tak mau yang tu lah. Karena itulah kita disuruh keburukan ni kita tutup lah. Melainkan, langsung tak langsung, itu di sana disebut tadi, melainkan untuk memberikan pengajaran. Langsung tak langsung disebut betulah. Kita malah duduk baca ayat tu berulang-ulang. Melainkan kita nak bagi pengajaran. Duk jahat apa benda ni. Pak Long dulu dia lalui benda ni. Pak Long biasa benda-benda ni semua. Tak ada faedah apa pun CEO. Tu memberi pengajaran. Yang tu tak apa. Kita nak cerita, nak memberi pengajaran dan sebagainya. Itu tak apa. Yang kita tak maunya, kita sembunyi keburukan ataupun kita menyatakan keburukan dalam keadaan kita tuk dengan keburukan itu. Okey. Kemudian katanya Nabi SAW memerintahkan untuk menutupi dosa. Menutupi dosa artinya aib lah, aib diri tadilah. Beliau bersabda,
manir takaba min hadhil qazurati syai'an falyastatir bi sitrillahi alaih. Maksudnya barang siapa yang melakukan sedikit dari keburukan ini, maka hendaklah dia menutupinya dengan tutupan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta, Baihaqi meriwayatkan dalam Sunan Sughra. Hadis ini, masya-Allah tabarakallah. Nabi ajak kita barang siapa melakukan sedikit dari keburukan. Maksud daripada keburukan itu sekira-kira orang tak nampak, orang tak tahu, orang tak perkatakan. Itu maksud dia. Kan? Jadi kalau orang tak nampak, orang tak tahu, orang tak perkatakan, macam mana? Kita pun tutup lah. Jangan nak pula kita terheboh. Aku tutup sekerap dia. Baru dia tahu, dia siapa Pak Longman tu. Sombong ada panggil orang tu. Dia megah. Itu hadis Nabi sebut. Maka hendaklah dia menutupinya. Kalau tak ada siapa, kalau tak terbuka, tak terdedah, dia pun kena tutup lah. Dengan tutupan perlindungan Allah SWT. Tutupan perlindungan dia, mohonlah Allah SWT tutup aib itu. Itu maksudnya. Jadi dalam hal ini, tak payahlah kita dedah-dedahkan. Kalau kita dedah, kita Pak Long dulu pun tentu tak ketelau kan. Jadi katanya menutupinya, yakni keburukan atau dosa itu bukan termasuk riak. Bahkan terpuji kerana beberapa perkara. Ini satu sisi, tutup aib itu, tutup keburukan itu, tutup dosa itu, tak jadi riak pun. Bahkan ini terpuji. Selain daripada hadis Nabi SAW tadilah. Jadi hikmah lain apa? Di antaranya senang dengan perlindungan Allah untuknya. Itu hikmah lah. Hikmah kita tutup itu supaya apa? Supaya kita dapat perlindungan Allah SWT. Kan? Bila kita sendiri duk buka, lepas tu kita duk harap perlindungan Allah SWT. Kemudian katanya jika dia membuka, maka akan jadi suatu duka. Kalau dia buka aib itu jadi suatu duka. Ya, kerana apa? Kerana merobek perlindungan Allah SWT. Itu dianggap merobek perlindungan Allah. Dan dikhawatirkan nanti Allah Ta'ala merobek perlindungannya di hari kiamat. Kemudian disebutkan dalam suatu hadis, innaman sutira alaihi fid dunya sutira alaihi fil akhirah. Sesungguhnya barang siapa yang ditutupi oleh Allah SWT keburukannya di dunia, maka dia akan di akhirat. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Imam Muslim meriwayatkan, ada dalam Sahih Imam Muslim. Barang siapa yang ditutupi oleh Allah SWT keburukannya di dunia, maka dia akan di hari akhirat. Itu bunyi hadis, masya-Allah. Jadi tentang ini berarti kita wajarlah menutup. Kalau benda itu bukan isu am, tak diperkatakan, kita wajar tutupnya. Tapi harus cakap-cakap lah. Maksud dia begitu. Allah tabarak. Ini berkait dengan akhirat juga ni. Di akhirat Allah Ta'ala tutup. Padahal di hari akhirat tu hari terdedah segala-galanya. Malu. Dunia hang tok lebay kemain. Tak kemain. Mai Allah Ta'ala tutup nak kita mana muka. Nabi SAW kata malu daging kau boleh jadi. Kita pun tak boleh nak bayang macam mana malu daging kau je. Katanya dan di antaranya lagi, apa lagi yang manfaat yang kita boleh kutip? Nazam menjelaskan berkaitan dengan nazam. Nazam yang kita baca tu. Itu berizanna liyunkiruka rozailah. Nazam menjelaskan bahawa Allah membenci perbuatan menampakkan kemaksiatan dan mewajibkan menutupinya. Nazam itu juga bermaksud Allah benci perbuatan menampakkan kemaksiatan, menampakkan, mendedahkan dan sebagainya. Allah sangat benci. Ada megah. Kemudian katanya dan lain-lain bagaimana disebutkan dalam Asy-Syarah. Banyak lagi sebenarnya kalau dia nak rakamkan di sini. Ada seperti mana disebutkan dalam kitab Asy-Syarah. Ada kitab tu. Memang kita bisa tengok. Tapi memang banyaklah cerita tentang bagaimana kita nak menyelesaikan perkara riak kepada Allah dan perkara menutup aib antara kita dengan Allah SWT. Sama ada aib kita maupun aib orang. Semua itu akan membersihkan kita daripada riak dan memunculkan ikhlas kepada Allah SWT. InsyaAllah sekurang-kurangnya kita buat pelajaran kaitan dengan hal ini. Dan insyaAllah kita sambunglah matan seterusnya. Manu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblin mustilan. Iman seseorang itu tidak sempurna sehingga dia melihat orang lain sama dan sudah. Allah. Ada soalan? اللهم افتح لنا في العاري واجعلنا من عبادك الصالحين صراط الذين انعم الله عليهم الصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالفاتحين. اللهم اعنا على ذكرك وحسن. اللهم فقهنا في وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.